Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min karamika 'ilman ya rabbal alamin. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah kumpulkan kita malam ni di rumah dia untuk menunaikan perintah dia solat fardu maghrib berjemaah dan juga menimba ilmu. Moga-moga solat yang kita laksanakan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ganjaran sebagaimana yang dijanjikan. Dan moga-moga pengajian kita ini menambah ilmu pengetahuan kita, khususnya berkenaan dengan solat, sehingga solat kita bertambah baik, bertambah sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan semua sahabat-sahabat baginda. Malam ni kita sambung pengajian kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam. Masalah yang ke 100 100. Kata pengarang rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Imam tidak membaca tasyahud awal daripada sembahyang yang 4 rakaat dan terus berdiri. Solat yang ada tahiyat awal ni, solat yang 3 dan juga 4. Solat yang 3 rakaat maghrib, begitu juga sembahyang yang 4 rakaat isyak, zuhur, asar. Tahiyat awal ni dia adalah sunat abad. Sunat abad. Adapun tahiyat akhir dia rukun. Tinggal tahiyat akhir tak sah solat. Tinggal tahiyat awal sah solat. Disunatkan tampung di akhir solat dengan sujud sahwi sebanyak 2 kali. Baik. Masalahnya jika imam tinggal membaca tasyahud awal daripada sembahyang yang 4 rakaat. Lepas sujud yang kedua, di rakaat yang kedua, imam terus bangkit ke rakaat yang ketiga. Imam tak duduk untuk tasyahud awal. Berdiri yakni qiyam ia imam. Tak kiralah imam tinggalkan tasyahud awal, tahiyat awal itu kerana lupa ataupun sengaja. Imam bangkit. Imam dah berdiri tegak dah. Rakaat yang ketiga. Masalahnya pada makmum. Maka makmum takhalluf, yakni tertinggal daripada imam kerana membaca tasyahud itu. Makmum katalah, kenapa imam tak baca tahiyat? Aku tak mau ikut imam lah. Kalaulah dia niat mufaraqah, kemudian dia baca tahiyat, maka sembahyang makmum ini sah. Sebab dia niat mufaraqah daripada imam.
Tapi kalaulah dia tak niat mufarakah, imam berdiri, dia tak berdiri, dia masih lagi tak memutuskan iktidaknya dengan imam, tapi dia baca tahiyat. Habis tahiyat awal baru dia bangkit ikut imam. Bila dia duduk untuk baca tasyahud awal, kata pengarang, nescaya batallah sembahyangnya. Sembahyang siapa? Sembahyang makmum yang tak ikut imam berdiri. Saya dah sebut tadi, tahiyat awal hukumnya adalah sunat. Bila imam tinggalkan tahiyat awal, maka makmum juga hendaklah meninggalkan tahiyat awal. Ikut imam. Tapi bila makmum tak mau tinggalkan tahiyat awal, dia nak baca juga tanpa niat mufarakah, sembahyang makmum batal. Setakat tu faham jelas. Bersalahan jika makmum itu mufarakah dengan imamnya kerana membaca tasyahud itu, maka haruslah baginya, yakni tidak batal sembahyangnya. Saya dah sebut tadi. Kalaulah makmum duduk tahiyat, tak ikut imam berdiri ke rakaat yang ketiga dengan niat mufarakah, sembahyang makmum tak batal dan perbuatan makmum itu harus. Dan adalah dikirakan mufarakah makmum itu dengan keuzuran. Maknanya makmum niat mufarakah untuk baca tahiyat awal tu adalah mufarakah yang ada keuzuran, yang dibenarkan maksudnya. Tetapi jika imam itu setelah ia berdiri qiyam, kemudian patah balik kerana membaca tasyahud awal itu. Imam bangkit seorang, berdiri tegak dah. Imam tengok. Makmum tak bangkit. Ataupun imam berdiri tegak, makmum tegur, subhanallah. Imam dah tegak. Tegur ni sebelum imam berdiri tegak. Sebelum imam berdiri tegak, kita boleh ingat ke imam, subhanallah. Dan imam, dia boleh turun sebelum dia berdiri tegak. Kalau dia dah berdiri tegak, makna dia dah masuk kepada rukun yang seterusnya. Sebelum dia berdiri tegak, dia belum lagi lakukan rukun yang seterusnya. Sebelum dia melakukan rukun yang seterusnya, maka dia boleh patah balik untuk lakukan perkara sunat tu lah. Baik. Kalaulah setelah imam berdiri tegak, dia patah balik. Dia duduk tahiyat awal. Maka lain pula dia punya hukum. Maka makmum janganlah mengikutinya. Ini hukum bagi makmum pula. Bila imam dah berdiri tegak, dia patah balik duduk tahiyat awal, makmum jangan ikut imam. Makmum kenapa? Bangkit berdiri. Bangkit berdiri, sama ada tunggu imam dalam keadaan berdiri dengan apa tanggapan imam turun tu dalam keadaan sahwu, dalam keadaan lupa, ataupun dia bangkit, dia niat mufarakah, dia sempurnakan sembahyang sendiri. Sama ada tunggu imam dalam keadaan berdiri pada rakaat yang ketiga dengan tanggapan imam turun tu dalam keadaan lupa, ataupun makmum mufarakah, sempurnakan sembahyang sendiri. Jangan ikut imam duduk baca tahiyat awal kerana imam dah berdiri tegak. Tapi kalau imam belum lagi berdiri tegak, makmum lepas sujud yang kedua, rakaat yang kedua tu makmum duduk, imam bangkit. Baru separuh, makmum tunggu, subhanallah, tak tegak lagi. Imam pun turun duduk. Tak ada masalah. Imam, makmum sama-sama baca tahiyat, kemudian habis baca tahiyat, bangkit. Tapi kalau imam dah berdiri tegak, kemudian dia turun, maka makmum yang tengah duduk ni kena apa? Kena bangkit. Tak boleh bersama dengan imam baca tahiyat
awal. Bahkan hendaklah ia, yakni makmum, mufarakah dengannya dengan imam. Dan adakah harus, yakni boleh bagi makmum menunggu imamnya dalam keadaan berdiri qiyam? Boleh atau tidak? Makmum tak nak niat mufarakah, masih lagi nak kekalkan berjemaah dengan imam. Dia tunggu imam dalam keadaan berdiri pada rakaat yang ketiga. Boleh atau tidak? Itu dia punya soalannya. Kenapa nak tunggu imam? Dan mentakdirkan, yakni menganggapkan imam itu lupa. Tunggu imam, menganggap imam turun tu tak batal. Kenapa tak batal? Imam turun dalam keadaan lupa. Sesuatu yang dibuat dalam keadaan lupa tak batal. Dalam keadaan sengaja batal. Untuk menjawabnya masalah ini ada dua wajah. Ada dua pendapat. Satu kata boleh tunggu imam dalam keadaan berdiri. Yang kedua berpendapat tak boleh. Sembahyang imam dah batal, tak perlu tunggu imam. Terus niat mubah, sempurnakan sembahyang sendiri. Satu kata boleh, satu kata tak boleh. Dua pendapat. Antara dua pendapat ni yang lebih asah, hukumnya adalah harus. Maknanya solat imam tadi tak batal. Kita menganggap imam buat dalam keadaan lupa. Bila buat dalam keadaan lupa tak batal sembahyang imam, maka iqtidak kita masih sah lagi. Kita tunggu je imam dalam keadaan berdiri, nanti bila imam bangkit terus ikut imam. Imam baca Fatihah, kita pun ikut baca Fatihah. Demikian juga jika imam berdehem-dehem, dikiaskan dengan masalah imam berdehem dalam solat. Berdehem batal solat. Tapi yang berdehem tu imam, batal tak batal? Baik. Ni dia kata, jika imam berdehem di dalam solat, maka hendaklah makmum itu tanggungkan, yakni anggapkan perbuatan itu atas lupa. Anggap je imam berdehem dalam keadaan terlupa. Maka tak batal. Bila tak batal, iqtidak masih sah. Samalah halnya, bila imam dah tegak, imam turun balik. Batal semayang. Tapi kalau kita anggap dia turun dalam keadaan lupa, tak batal. Bila tak batal, iqtidak masih kekal. Boleh tunggu imam dalam keadaan berdiri. Baik, imam berdehem. Maka kita kata tak batal sembahyang imam tu. Kerana dia lupa ataupun dia terdesak. Tak boleh nak baca, nak sebut perkara yang wajib. Seperti Fatihah kan. Tak boleh nak sebut huruf dalam Fatihah dengan jelas. Melainkan kerana dia ada apa? Sangkut. Dia terpaksa baru clear, baru boleh sebut. Maka boleh, tak batal. Dan janganlah ia memutuskan keduanya ikutannya. Ini. Dia kata boleh tunggu imam dalam keadaan berdiri. Anggap je imam buat tu dalam keadaan lupa. Kekalkan qudwah dengan imam, ikatan dengan imam. Kekalkan menjadi makmum kepada imam tersebut. Supaya dapat fadilat solat. Bukan setakat rakaat kedua saja, bahkan sampai habis solat. Jadi bila imam bangkit, teruskan. Ikut imam. Tapi ingat, jangan duduk dengan imam pada tahiyat awal. Bila imam turun duduk tu setelah dia berdiri tegak. Kalau makmum dia ikut juga, maka sembahyang makmum ni batal. Habis masalah yang ke-100. Masuk masalah yang seterusnya 101. Hendaklah makmum mufarakah dengan imamnya jika bangun ia ke rakaat yang kelima. Tambah rakaat. Sembahyang Isyak 4 rakaat. Ataupun sembahyang Zuhur Asar 4 rakaat. Imam dah terlebih. Bangkit lagi ke rakaat yang kelima. Apa perlu makmum buat? Mufarakah. Jika imam bangun berdiri kepada rakaat yang kelima,
maka hendaklah makmum mufarakah dengannya dan janganlah mengikutinya. Dan jika ia, yakni makmum, mengikutinya juga dengan sengaja serta mengetahui ia haram hukumnya. Sebab sembahyang paling banyak 4 rakaatnya. Tak ada rakaat yang kelima. Mana boleh kita menambah rakaat dalam solat. Hari ni semangat lebih. Kita buat sembahyang isyak 5 rakaat. Boleh? Mana boleh? Nak pahala lebih? Tak boleh. Nak pahala lebih, buat solat sunat. Bukan ditambah perkara yang telah ditetapkan. Baik. Jika makmum ikut imam dengan sengaja, dia tahu ini rakaat kelima. Dah imam bangun, dia pun ikut bangun. Dia tahu tak boleh bangun, tapi dia ikut juga. Satu, ia haram hukumnya, makna berdosa. Perbuatan dia ikut tu berdosa. Kemudian, nescaya batallah sembahyangnya, sembahyang makmum. Dan jika makmum itu ni ikut dalam keadaan tahu, ikut dalam keadaan sedar. Tapi kalau ikut dalam keadaan tak tahu, tak sedar, tak batal, tak haram. Yang dikatakan haram dan batal ni bila diikut dalam keadaan sengaja dan tahu. Masalahnya bila imam bangkit, maka makmum kena segera tegur. Subhanallah. Subhanallah, tegur imam. Bila imam kembali duduk, okeylah tu. Okay, tapi kalau imam tetap juga berdiri terus ke rakaat kelima, maka kita jangan ikut dia. Okey, bila terlebih rakaat ni tak ada masalah. Sama ada sebelum dia berdiri tegak ataupun dah berdiri tegak. Sebab rakaat kelima ni tak ada dalam mana-mana solat fardu. Tak ada. Rakaat kelima tak ada. Jadi bila dia dah terlebih tu, terus tegur. Tegur berapa kali? Cukuplah sekali. Subhanallah. Tengok dia duduk ke tak duduk. Kalau tak duduk, tegur sekali lagi. Subhanallah. Jadi, imam ni bila dia dengar teguran daripada makmum, tak semestinya dia ikut. Bahkan dia kena tengok dia punya apa? Keyakinan dia. Kadang-kadang, imam ni dia ada buat perkara yang menuntut dia tambah rakaat. Yang mana perkara tu tak diketahui oleh apa? Oleh makmum. Dia tak buat perkara rukun. Contohnya, baca surah Fatihah adalah rukun. Rakaat ke-3, berdiri, dia tak baca Fatihah. Senyap. Lepas tu, Allahu Akbar. Bila dah duduk, tahiyat akhir tu dia teringat. Tadi rasanya rakaat ke-3 dia tak baca Fatihah. Jadi, walaupun zahirnya nampak cukup 4 rakaat. Tapi padahal belum cukup lagi. Maka dia kena bangun sempurnakan. Jadi makmum pun bila tegur imam tak mau ikut tu, anggaplah adalah tu perkara yang imam buat yang menuntut dia menambah rakaat. Ada rakaat yang telah dia lakukan sebelum ni yang tak dikira. Adapun kita zahirnya bila imam dah terlebih rakaat, kita tegur. Dan bila imam tak mengindahkan teguran kita, kita niat mufarakah. Boleh buat salah satu daripada dua, sama ada kita mufarakah, kita baca tahiyat dan bagi salam, ataupun kita tunggu imam dalam keadaan duduk tahiyat akhir. Jadi bila imam dah selesai 1 rakaat nanti, dia akan duduk baca tahiyat akhir, dia bagi salam, kita bagi salam bersama dengan imam. Itu salah satu daripada dua yang boleh dilakukan oleh makmum. Kemudian kalaulah dia memang bangkit tu tak ada mana-mana rukun yang ditinggal pada rakaat sebelumnya, tapi dia rasa macam baru 3 rakaat. Dia lupa macam 3 rakaat
Tapi bila makmum tegur dan jumlah yang tegur tu ramai. Ulama kata eloklah imam beramal dengan apa? Dengan teguran makmum. Walaupun dia kuat. Baru 3 lah. Baru 3. Tapi dah terlalu ramai tu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka dia pakai yang mutawatir lah, yang ramai. Maka dia pun turun baca tahiyat. Kemudian sebelum bagi salam, dia sujud sahwi lah. Kerana dia telah menambah satu qiyam. Baik. Mana tadi? Dan jika makmum itu masbuk, imam bangkit rakaat kelima, makmum baru datang. Dia pun tak tahu imam tu dah rakaat yang ke ni, sebab dia baru masuk, baru menyertai imam tersebut. Atau syak ia pada meninggalkan rukun. Makmum tadi dia syak. Mungkin tak baca Fatihah pada rakaat ketiga tadi. Baca ke tak baca? Baca ke tak baca? Bila dia syak, dia kena ambil yang yakin. Yakin apa dia? Tak baca lah. Maka dia kena baca. Bila dia syak pada rakaat ketiga, dia tak baca Fatihah, maka dia kena tambah lagi satu rakaat. Siapa ni? Makmum. Imam sekarang ni bangkit pada rakaat yang kelima. Makmum pun kena bangkit. Sebab apa? Dia ada meninggalkan rukun pada rakaat yang sebelum. Jadi rakaat sebelum tu ada yang tak dikira. Dia perlu tambah. Jadi imam bangkit pada rakaat kelima. Satu, makmum masbuk. Yang kedua, makmum tadi tak masbuk. Muafiq, cuma dia syak pada meninggalkan rukun. Maka bangun imam kepada rakaat yang kelima, nescaya tidak harus baginya bagi makmum mengikuti imam itu padanya. Tak harus. Dia ikut imam pada rakaat yang kelima. Walaupun dia kena tambah satu lagi rakaat bagi yang muafiq, yang ada syak tentang rukun tadi. Ataupun bagi makmum yang masbuk, bila imam habis dah solat, dia kena tambah rakaat. Dia tak boleh ikut imam pada rakaat tu. Habis, nak buat macam mana? Dia tetap kena tambah rakaat. Maka, wajib ia mufarakah dengannya. Imam bangkit, dia pun bangkit. Tapi sebelum dia bangkit, dia niat apa? Mufarakah dengan imam. Walaupun sama-sama bangkit. Tapi dia tak ikut imam. Imam sembahyang sendiri, dia sempurnakan baki rakaat dia sendiri. Okay. Dan jika seorang makmum yang masbuk mengikutinya pada rakaat yang kelima serta mengetahui dengan lebihnya, nescaya tidak sah ikutannya, yakni keduanya. Makmum masuk pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua. Masbuk berapa rakaat? 1 rakaat lah. Jadi, dia masuk ataupun dia masuk ketika imam duduk tahiyat awal. Dia pun duduk tahiyat awal. Kemudian imam bangkit rakaat yang ketiga, tu rakaat pertama makmum, yang masbuk. Rakaat keempat imam, itu adalah rakaat yang kedua bagi makmum yang masbuk. Kemudian sepatutnya imam bagi salam. Ini imam bangkit lagi ke rakaat yang kelima sembahyang isyak ni. Imam bangkit lagi ke rakaat yang kelima. Makmum ni dia baru 2 rakaat, dia kena bangkit juga. Dia tahu, ini imam dah terlebih ni. Dah terlebih. Makmum yang masbuk ni tak boleh ikut imam. Dia kena niat apa? Mufarakah dulu. Habis baca tahiyat, imam bangkit Allahu Akbar yang rakaat yang kelima. Dia tegur kalau imam tak mau ikut juga, dia niat mufarakah. Dia bangkit, sempurnakan baki solah dia sendiri. Kalau dia ikut juga, dalam keadaan dia mengetahui itu adalah rakaat yang lebih bagi imam, nescaya tidak sah ikutannya itu. Sebaliknya jika ia mengikuti dengan jahilnya. Kalau tak tahu, makmum tak tahu. Makmum masuk-masuk, imam duduk tahiyat. Dia pun takbir, duduk tahiyat.
Tiba-tiba lepas tahiyat imam bangkit. Dia pun ikutlah bangkit. Dia pun tak tahu itu rakaat yang kelima. Ingatkan baru rakaat ketiga. Tahiyat awal. Ikut dalam keadaan tak tahu. Itu rakaat yang lebih. Dan mendapati ia semua rakaat sertanya serta imam. Nescaya sahlah sembahyangnya. Satu rakaat yang didapat bersama imam tu sah. Dikira berjamaah dan dikira sah rakaat tu. Cuma dia perlu tambah lagi kalau sembahyang isyak. Tambah lagi tiga rakaat. Dan dikira rakaat itu baginya. Rakaat kelima bagi imam itu menurut qaul yang sahih. Maknanya dalam masalah ni ada khilaf di kalangan ulama'. Jadi menurut pendapat yang sahih, rakaat itu dikira bagi makmum yang masbuk yang tak tahu lebihnya rakaat itu bagi imam. Baik, berlaku ke tempat kita? Mungkin berlaku, mungkin tak berlaku. Seterusnya 102. Makmum yang masbuk mengikut imam pada rakaat ketiga pada sembahyang Jumaat kerana terlupa. Ini semua cerita imam lebih rakaat ni. Sembahyang Jumaat 2 rakaat je. Imam terlebih. Sampai 3 rakaat. Sembahyang Jumaat. Berdiri imam ke rakaat yang ketiga pada sembahyang Jumaat. Kerana terlupanya, tak ada seorang makmum mentegur. Sepatutnya, rakaat kedua, tahiyat akhir lah. Ni rakaat kedua bangkit lagi. Ke rakaat yang ketiga. Kemudian ada makmum yang lewat datang tu. Dia ikut imam pada rakaat yang lebih tu. Kerana jahilnya. Kita kena tahu sembahyang Jumaat ni bukan boleh 2 orang je. Paling kurang 40 orang. Okay. Jadi yang ikut bersama imam daripada awal tu, bila imam tambah rakaat, macam tadilah dia tak boleh ikut. Bila imam lebih rakaat, dia tak boleh ikut. Kalaulah jumlah makmum ini 40 orang tak termasuk imam, sembahyang Jumaat makmum sah. Sembahyang Jumaat apa? Makmum sah. Baik. Imam bangkit. Pada rakaat yang ketiga, makmum yang masbuk ikut imam pada rakaat yang ketiga itu. Kenapa dia ikut? Kerana jahilnya. Kerana dia tak tahu itu adalah rakaat yang dah lebih. Dan mendapati ia semua sertanya. Mungkin masalah ni mungkin tak berlaku. Jadi pengarang kitab ni saja buat. Kalaulah berlaku, inilah jalan penyelesaiannya. Kalau berlaku, ini jalannya. Diikuti makmum yang masbuk pada rakaat itu kerana jahilnya. Dan mendapati ia semua sertanya. Maknanya dia dapat satu rakaat yang sempurna bersama imam. Padahal rakaat itu rakaat yang ketiga. Bukan rakaat kedua. Maka kata pengarang, maka sembahyangnya itu sah. Sembahyang makmum yang masbuk ni sah. Dan dikira rakaat itu baginya. Dikira satu rakaat. Menurut kaul yang sahih, makna di sana ada khilaf juga di kalangan ulama. Menurut kaul sahih, sah. Dikira, dan apabila imam memberi salam, maka hendaklah ia menghabiskan baki sembahyangnya. Dia baru dapat satu rakaat, tak cukup lagi. Kena tambah lagi. Baik, itu apa yang dinyatakan oleh Syekh Ibnul Imad dalam kitab Al-Qawlut Tam. Menurut Imam Qaffal, sembahyang makmum yang masbuk satu rakaat bersama imam, dan rakaat itu adalah rakaat yang lebih. Rakaat yang lebih. Menurut Imam Qaffal, innaha tan'aqidu jama'atan. Satu rakaat itu dikira
jamaah. Makmum masbuk tu dapat fadilat berjamaah. Masalahnya, satu rakaat yang makmum masbuk ikut dengan imam tadi, rakaat itu satu rakaat solat Jumaat ke satu rakaat solat Zuhur? Sebab sembahyang Jumaat hanya 2 rakaat. Bila imam dah buat 2 rakaat, dah habis dah. Okey, rakaat yang ketiga tu bukan lagi Jumaat. Jadi pada rakaat yang ketiga tu makmum yang masbuk tu ikut. Padahal Jumaat dah selesai. Satu rakaat yang dikira bagi makmum masbuk tu apakah dikira sebagai Jumaat, perlu tambah 1 rakaat lagi, ataupun dikira solat Zuhur kena tambah 3 rakaat lagi. Baik, menurut Imam Haramain. Imam Haramain kata makmum yang jahil tentang situasi imam, iaitu rakaat yang ketiga tu adalah rakaat apa? Rakaat tambahan. Dan kita pula berpendapat ikutan makmum akan rakaat tambahan dengan imam dalam keadaan jahil itu sah. Kita kata apa? Hukumnya sah, dikira. Soalannya, apakah rakaat itu dikira sebagai satu rakaat daripada solat Jumaat, hanya perlu tambah 1 lagi, ataupun tak boleh kita kira sebagai solat Jumaat, bahkan kita anggap itu adalah satu rakaat daripada solat Zuhur. Bila kita anggap itu adalah solat Zuhur sebab dah lebih dah, maka makmum yang masbuk ni perlu tambah berapa rakaat? 3 rakaat. Nah, 1 rakaat itu apakah dikira daripada Jumaat ataupun daripada Zuhur? Maka dalam masalah ini, wajah ni ada 2 pendapat ulama. Maknanya, sebahagian ulama mengatakan 1 rakaat. Oleh kerana dia jahil, dia tak tahu, maka 1 rakaat itu dia anggap 1 rakaat daripada solat Jumaat, dia perlu tambah 1 rakaat saja lagi bagi masbuk. Sebahagian ulama yang lain pula mengatakan tak dikira sebagai Jumaat, bahkan dikira sebagai Zuhur. Dia kena tambah berapa rakaat lagi? 3 rakaat lagi. Bab niat terus je, tak ada masalah. Niat Jumaat, sempurnakan Zuhur. Jadi Zuhur. Kita imam tak ada tambah rakaat yang ketiga. Memang imam semayang Jumaat 2 rakaat. Kita masuk menyertai solat Jumaat dengan imam tu setelah imam bangkit daripada rukuk. Dapat rakaat tak? Tak dapat rakaat. Imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kita baru sampai kat saf, Allahu Akbar. Imam turun sujud, kita pun turun sujud. Kita dapat Jumaat tak? Kita tak dapat Jumaat. Padahal ketika kita niat menyertai berjemaah tadi, niat Jumaat ke niat Zuhur? Niat Jumaat. Tapi dia berakhir dengan apa? Salat Zuhur. Sama juga dengan makmum masbuk ni. Dia niat Jumaat, tapi berakhir dengan salat Zuhur. Baik, habis. Masalah yang ke 100. Dah habis belum tadi? Okey nanti. Dan semua, maka sembahyangnya itu sah dan dikira rakaat itu baginya menurut qaul yang sahih, dan apabila imam memberi salam maka hendaklah ia menghabiskan baki sembahyang. Jadi sebut sini baki sembahyangnya, tak dinyatakan baki sembahyangnya sebagai Jumaat ataupun sebagai Zuhur. Tadi saya dah sebut, di sana ada 2 pendapat ulama. Satu kata sempurnakan baki solat Jumaat, iaitu tambah 1 rakaat je lagi. Sebahagian lagi mengatakan sempurnakan solat Zuhur, iaitu tambah 3 rakaat lagi. Biasanya dalam keadaan dia tak tahu tu, dia akan sempurnakan Jumaat ke Zuhur? Dia akan sempurnakan Jumaat. Baik, masalah yang ke 103. Makmum takhalluf
kerana membaca tasyahud awal. Jika makmum takhalluf, yakni menyalahi atau meninggalkan imam kerana hendak membaca tasyahud awal, nescaya batallah sembahyangnya. Imam tinggalkan tasyahud awal, imam bangkit terus ke rakaat yang ketiga. Makmum dia tak bangkit, dia duduk dan baca tahiyat awal tanpa ada niat mufarakah. Apa berlaku pada sembahyang makmum? Batal. Tadi kita dah sebut. Dan jika imam duduk kerana membaca tasyahud awal, maka tiba-tiba makmum bangun qiyam dengan sengaja, maka tidaklah batal sembahyangnya sembahyang makmum. Berbeza dengan imam duduk baca tahiyat awal, tapi makmum dia tak baca tahiyat awal. Dia terus berdiri. Sengaja dia tahu rakaat kedua kena baca tahiyat awal. Apatah lagi imam duduk baca tahiyat awal. Dia makmum, dia kena ikut imam. Duduk baca tahiyat awal, tapi dengan sengaja dia bangun berdiri. Batal tak sembahyang makmum? Tak batal. Beza tadi, imam tak duduk tahiyat awal, imam berdiri. Ke rakaat ketiga, makmum baca tahiyat awal, tak niat mufarakah, batal. Yang ini imam duduk baca tahiyat awal, tapi makmum tinggalkan tasyahud awal, dia terus berdiri dengan sengaja, bukan lupa, tak batal. Kenapa? Yang pertama, batal sembahyang makmum. Yang kedua, sembahyang makmum tak batal. Nampak dua masalah tu. Makmum baca tahiyat, imam tak baca, sembahyang makmum batal. Imam baca tahiyat, makmum tak baca tahiyat, terus berdiri, sembahyang makmum tak batal. Perbezaan di antara takhalluf makmum kerana membaca tasyahud membatalkan sembahyang dan qiyam makmum semasa imam duduk tasyahud awal tidak membatalkan sembahyang. Perbezaannya kenapa? Satu batal, satu tak batal. Kerana bahawasanya takhalluf untuk membaca tasyahud itu meninggalkan dua perkara daripada perkara wajib. Bila imam berdiri pada rakaat ketiga, imam tak duduk tahiyat awal. Makmum dia tak mau ikut imam, dia tetap baca tahiyat awal. Bila dia tetap baca tahiyat awal, dia telah meninggalkan dua perkara yang wajib atas diri dia. Berapa perkara? Dua. Kerana itu sembahyang dia batal. Apakah dia dua perkara wajib yang telah ditinggalkan oleh makmum yang baca tasyahud, imam tak baca tasyahud ni? Pertama, fardu qiyam. Bila imam dah berdiri tegak, maka wajib makmum juga qiyam berdiri tegak. Ke rakaat yang ketiga. Itu satu, fardu. Yang kedua, mengikut imam. Satu, berdiri, itu adalah rukun. Yang kedua, ikut imam, itu juga adalah wajib. Kerana itu, bila imam berdiri pada rakaat yang ketiga, bila makmum tak ikut, makmum telah meninggalkan dua perkara yang wajib atas diri dia. Meninggalkan dua perkara yang wajib atas dirinya, membatalkan sembahyang. Faham Okey, sementara imam duduk baca tahiyat, makmum tak baca tahiyat, makmum bangun dengan sengaja berdiri, tak batal sembahyang. Sebab apa? Dan kedua, manakala qiyam makmum dahulu daripada imam itu meninggalkan satu wajib sahaja. Apa dia? Wajib ikut imam. Sebab apa? Duduk tu tak wajib. Duduk baca tahiyat ni hukumnya adalah sunat. Dia hanya meninggalkan satu perkara wajib, iaitu mengikut imam. Jadi meninggalkan satu perkara wajib tak membatalkan sembahyang, meninggalkan dua perkara wajib membatalkan sembahyang. Baik. Al-Imam Haramain telah memutuskan bahawa makmum yang bangun dahulu daripada imam dengan sengaja, yang bangun dahulu daripada imam dengan sengaja itu haram hukumnya. Bila makmum tak ikut imam dengan sengaja, lupa lain. Dengan sengaja, imam duduk tahiyat, dia tak mau duduk tahiyat, dia bangkit. Apa hukum perbuatan makmum yang sedemikian? Haram, berdosa. Tak betul. Haram berdosa. Sengaja itu haram hukumnya. Oh, bukan. Salah.
Makmum yang bangun dahulu daripada imam dengan sengaja itu haram hukumnya ia kembali. Bukan perbuatan dia memanglah salah kan. Cuma yang nak ditegaskan di sini oleh Imam Haramain adalah haram dia kembali duduk tu. Dia dah bangkit dalam keadaan sengaja tu. Kemudian dia turun balik. Duduk. Baca tahiyat awal bersama dengan imam. Hukum dia turun balik tu menurut Imam Haramain adalah haram. Okay. Haram tu mana? Turun balik. Tak batal. Hukumnya itu haram hukumnya ia turun kembali dengan kembali membaca tasyahud awal dengan imamnya. Dan batallah sembahyangnya jika ia turun membaca tasyahud. Bila haram buat perkara haram ni apa dia? Batallah solat Jadi bila dia turun, dia bangkit dengan sengaja, kemudian dia turun balik, duduk tahiyat awal, baca tasyahud awal bersama imam, kata Imam Haramain perbuatannya itu haram dan juga solatnya batal. Ini pendapat siapa? Imam Haramain. Adapun pendapat imam lain lagi. Kat masalah 104 ni kita dengar pendapat ulama yang lain. Baik, makmum rukuk sebelum imam dan bangkit ia daripada rukuk sebelumnya. Berkata Imam Al-Haramain, jika seorang makmum rukuk ia sebelum imam atau bangkit ia daripada rukuk sebelumnya, maka haramlah ia kembali, dan jika ia kembali juga nescaya batallah sembahyangnya. Sama macam masalah tadi. Cuma tadi masalah tahiyat awal. Dia bangun dengan sengaja, kemudian dia turun balik, maka perbuatan dia itu haram dan membatalkan solat. Yang ini masalah makmum rukuk ia sebelum imam dan i'tidal sebelum imam. Bila dia rukuk dan juga i'tidal, rukuk ataupun i'tidal, salah satulah dia mendahului imam dengan satu rukun. Dan dia buat ini dalam keadaan sengaja. Bukan dalam keadaan lupa. Dalam keadaan sengaja. Makmum mendahului imam satu rukun tak membatalkan solat. Tapi kalau dua rukun, membatalkan solat. Bila dia bangkit, i'tidal dahulu daripada imam dengan sengaja, kata Imam Haramain, haram dia kembali semula kepada apa? Kepada rukuk. Dan jika ia kembali juga, nescaya batallah sembahyangnya. Sama macam masalah dia duduk balik tahiyat awal. Kerana apa? Imam Haramain kata batal sembahyangnya kerana ia menambah satu rukun dengan sengaja. Dia rukuk dengan imam, kemudian imam tak i'tidal lagi, dia dah i'tidal, kemudian dia rukuk balik, kemudian bila imam i'tidal, dia pun i'tidal bersama imam. Maknanya dia telah menambah apa? Menambah rukuk dan juga menambah i'tidal. Dia menambah rukun. Jadi menambah rukun boleh ke? Tak boleh. Satu rukun dengan sengaja. Bersalahan jika ia rukuk sebelum imamnya. Dengan terlupa atau tersalah ni. Buat dalam keadaan tak sengaja, tidak membatalkan solat. Contoh, dalam keadaan tersalah. Dia mendahului imam dalam keadaan tersalah. Contohnya macam mana? Tersalah dengar suara dan ia menyangka imam telah rukuk, lalu ia pun terus rukuk. Maka ternyatalah imam belum rukuk lagi. Maka pada keharusan rukuk itu ada dua wajah, yakni pendapat. Dan berkata imam, maknanya bila dia rukuk ataupun i'tidal mendahului imam dalam keadaan tak sengaja, dalam keadaan lupa, maka tak batal. Tak batal. Dan dia boleh kembali ikut imam. Maknanya imam tak rukuk lagi, dia rukuk tak sengaja. Kemudian dia patah balik, dia qiyam, bila imam rukuk pada rukuk. Ataupun dia dah rukuk, imam rukuk, dia pun rukuk. Kemudian imam tak i'tidal lagi, dia dah i'tidal dalam keadaan tak sengaja. Kemudian boleh dia rukuk balik, nanti i'tidal semula dengan imam. Okey. Ni dengan sengaja tak ada masalah. Boleh kembali ikut imam. Tetapi kalau dengan tak sengaja. Kalau sengaja tak boleh. Sengaja tak boleh, haram, batal. Kalau tak sengaja boleh kembali ke imam. Itu menurut pendapat Imam Haramain. Adapun pendapat Imam Baghawi ni.
Dan berkata Al-Baghawi dan lainnya, pada wajib kembali itu ada dua wajah. Dan yang terlebih asah daripada keduanya itu tidak wajib kembali, bahkan diberi ia pilihan di antara kembali dan tidaknya. Maksudnya, bila dia i'tidal sebelum imam ataupun dia rukuk sebelum imam dalam keadaan tak sengaja, boleh ke dia kembali ikut imam? Maka ada dua pendapat, kata Imam Baghawi. Berapa pendapat? Dua pendapat. Satu kata dia wajib kembali ikut imam. Satu kata tak wajib kembali. Antara dua pendapat ini, yang lebih asah adalah tak wajib. Yang lebih asah adalah tak wajib. Maknanya dia teruskanlah tunggu imam dalam keadaan rukun yang telah dia mendahului imam dengan rukun tu. Kalaulah dia i'tidal, dia rukuk sebelum imam, maka ditunggu je imam dalam keadaan rukuk. Kalau dia i'tidal sebelum imam, maka ditunggu saja imam dalam keadaan i'tidal. Tak wajib dia kembali. Nak kembali boleh tak? Boleh, cuma wajib ke tidak? Tidak wajib. Ada dua pendapat, yang terlebih asah adalah tak wajib. Baik, berkata Imam Rafi'i, pada masalah qasad qiyam makmum sebelum imam, jalannya itu amat nyata, maka para sahabat kami daripada ulama Iraq telah bermuafakat bahawa jika makmum rukuk sebelum imamnya dengan sengaja, imam tak rukuk lagi, makmum dah rukuk. Ini pendapat yang katakan oleh Imam Rafi'i ni, pendapat ni tak sama dengan pendapat Imam Haramain. Imam Haramain kata bila makmum rukuk sebelum imam dengan sengaja, haram dia kembali. Bila makmum i'tidal sebelum imam dengan sengaja, haram dia kembali ikut imam. Haram. Kalau dia kembali juga, solat dia batal. Habis apa perlu buat? Ditunggulah imam pada rukun yang sedang dia mendahului imam tu. Itu menurut pendapat Imam Haramain. Tetapi kata Imam Rafi'i, ulama Iraq telah sepakat mengatakan jika makmum rukuk sebelum imamnya, maknanya makmum rukuk dulu, dan rukuk ini pula dilakukan dengan sengaja. Dia tahu imam tak rukuk lagi, tapi dia dah mendahului imam. Batal tak sembahyang dia? Tak batal. Makmum mendahului imam satu rukun tak batal. Maka disunatkan baginya bagi makmum bahawa kembali. Nampak? Imam Haramain kata haram kembali. Ulama Iraq kata sunat kembali. Beza. Disunatkan baginya bagi makmum itu bahawa kembali ia kepada qiyam. Kenapa nak kembali kepada qiyam? Supaya rukuk ia serta imam. Supaya dia dapat lakukan rukuk semula bersama dengan imam. Bila imam rukuk, baru dia rukuk. Dia kan makmum. Berkata Imam Nawawi pada Syarah Muhadzab. Lain pula pendapat Imam Nawawi ni. Berkataku, nukilan ini yang dinakalkan oleh Ar-Rafi'i daripada ulama Iraq ialah seperti mana yang disebutkan di dalam kebanyakan kitab-kitab mereka. Kalau kita baca kitab-kitab ulama Iraq, macam itulah yang mereka nyatakan, makmum yang mendahului imam dengan satu rukun, sunat dia kembali ikut imam. Sunat. Tak sebagaimana pendapat Imam Haramain, haram hukum dia kembali. Dan telah dinaskan oleh Imam Syafi'i atas pendapat ini di dalam kitab Imam Syafi'i sendiri sebut masalah ini, sunat kembali itu, sunat kembali ikut imam dalam kitab Imam Syafi'i sebut. Dan telah memutuskan oleh Syekh Abu Hamid dan pengarang Al-Muhadzab dan lainnya daripada keduanya, daripada ulama Iraq, dengan wajib kembali, dan dinakalkan oleh Hamid daripada nasnya pada qaul qadim, dan yang asahnya sunat kembali seperti mana dinaskan atasnya di dalam kitab Maka didapati masalah rukuk makmum sebelum imamnya itu ada 3 wajah. Berapa pendapat sekali? 3.
Yang lebih asahnya sunat. Bila makmum mendahului imam pada rukuk, dengan sengaja sunat dia kembali ikut imam. Itu yang paling kuat. Kembali kepada qiyam. Dan pendapat yang kedua, wajib kembali kepadanya. Bila makmum mendahului imam, imam tak rukuk lagi, makmum dah rukuk dengan sengaja, maka wajib makmum kembali ikut imam. Ini pendapat yang kedua. Dan yang ketiga ni sebagaimana pendapat Imam Haramain, haram kembali kepadanya. Bila makmum mendahului imam dengan sengaja, maka haram dia kembali ikut imam. Kalau dia kembali juga, nescaya batallah sembahyangnya. Ini bukan hanya dalam masalah rukuk, bahkan juga dalam masalah yang ke-103 tu sama saja. Imam apa dia? Duduk tahiyat awal, tapi makmum meninggalkan tahiyat awal. Yang ini imam belum lagi rukuk, makmum dah rukuk. Kalau tak sengaja tak ada masalah. Boleh kembali dan boleh tak kembali, diberi pilihan. Wajib kembali itu tidak. Dia diberi pilihan sama ada nak kembali ataupun tidak. Kalau dia tak mau kembali, dia boleh tunggu imam dalam rukun tersebut sehingga imam lakukan. Okey, jadi 3 pendapat. Pendapat yang asah mengatakan sunat kembali bagi orang yang sengaja. Pendapat yang kedua mengatakan wajib kembali bagi mereka yang sengaja. Pendapat yang ketiga mengatakan haram kembali bagi mereka yang sengaja. Bila haram, bila dilakukan, maka solatnya akan batal. Wallahu alam. Cukup dulu setakat ni. Ya. Baik, pergerakan yang membatalkan solat adalah 3 kali berturut-turut. Okey, tetapi kalaulah tidak berturut-turut, dia tak membatalkan solat. Cuma kalau banyak sangat pergerakan ni, dia makruh lah. Dia tak sampai haram membatalkan solat, tidak. Okey. Kita dituntut solat ni dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang yang khusyuk dalam solatnya. Siapakah orang yang khusyuk dalam solat? Alladzina hum fi solatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam solat. Khusyuk ni mana apa? Banyaklah penafsiran yang dibuat oleh alim ulama, oleh sahabat. Antaranya tak bergerak. Dia bila banyak bergerak tu, dia menafikan kekhusyukan. Ada orang semayang sambil main janggut. Lalu ditegur, kalau hatinya khusyuk, tangan dia tidak akan apa? Tak akan bergerak. Antara Abu Bakar radhiyallahu anhu herdik isteri dia. Kenapa semayang dalam keadaan apa? Goyang. Dia goyang tu menafikan apa? Khusyuk. Solat ni dituntut supaya dilakukan dengan khusyuk. Bila kita solat dengan khusyuk, kita akan dapat semua faedah yang dijanjikan atas solat. Tapi kalau kita tak khusyuk, maka kita tak dapat faedah yang Allah Ta'ala janji di sebalik solat yang khusyuk tu. Imam Haramain dan juga ada yang okey, kerana itu dia punya penggulung tu dia bagi tahu antara 3 pendapat ni pendapat yang paling kuat. Pendapat yang memudahkan masyarakat, iaitu sunat kembali. Tu antara 3 ni kan Imam Nawawi sebut, antara 3 ni pendapat yang paling
asah, maknanya yang kita digalakkan untuk beramal dengannya adalah pendapat yang memudahkan. Pendapat yang mengharamkan tu kan susah. Haram maknanya terus batal. Pendapat yang mudah maknanya sunat. Sunat kita ikut. Maknanya kalaulah kita tak ikut, tak batal solat kita. Pendapat yang kedua mengatakan wajib kembali. Okey, pendapat yang mudah adalah pendapat sunat. Sunat kembali. Dia diberi pilihan sama ada nak kembali ikut imam ataupun tidak. Sunat. Maknanya kalaulah dia tak ikut imam, sembahyang dia batal tak? Sembahyang dia tak batal lah. Sunat je. Dia kembali ikut imam. Sunat. Kalau wajib ikut imam, kalau dia tak ikut, apa berlaku dengan sembahyang dia? Batal. Ni kalau haram kembali, maknanya batal juga solat. Jadi pilih pendapat yang memudahkan. Untuk diri kita, untuk masyarakat lah, kita bagi pendapat yang memudahkan. Iaitu hukumnya adalah sunat kembali. Maknanya bila kita dah dengan sengaja, kita mendahului imam, sunat kita patah balik. Ikut imam. Imam belum lagi rukuk, kita dah rukuk. Dan kita buat rukuk tu dengan sengaja. Kalau tak sengaja tu tak ada masalah lah. Jadi dengan sengaja. Dengan sengaja macam ni. Nak terus rukuk ke nak patah balik? Di situ ada 3 pendapat kan. Jadi kita ambil pendapat yang paling mudah iaitu sunat kita kembali ikut imam, iaitu qiyam. Nanti bila imam rukuk baru kita ikut imam rukuk. Okey. Saya ingat syukur dosa ni apa yang baik tu daripada Allah Taala. Yang tak baik tu adalah kelemahan diri saya sendiri. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.